أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Mutiara Damansara Petaling Jaya Selangor Darul Ihsan Malaysia, seterusnya Tuan Fungsi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, EJK kira-kira, pengurusan jenazah, penggali kubur, ada div-div kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada tazkirah Jumaat dan salat Jumaat kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Tengok macam ramai yang lapar je. Puasa ke? Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah, amin insya-Allah. Sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تمّاً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Jadi hadirat yang dikasihi Allah sekalian, tajuk kita pada hari ini bisikan syaitan. Yang dalam hidup ini sekalian, ya, setiap di kalangan kita ada iblis, ada syaitan yang sentiasa membisik, ya, sentiasa kita kata menggoda kita. Ini dia. Ya, ada syaitan yang khusus untuk merosakkan, meruntuhkan rumah tangga. Ya, ketika mana kita dalam dunia percintaan sebelum perkahwinan rasa indah-indah je. Tapi bila mula saja kita ikatan pernikahan, maka di sana ada je konflik rumah tangga. Kerana apa dia? Ada bisikan-bisikan. Ya, begitu juga yang mana apa dia? Ya, bila mana seorang itu diuji dengan harta, maka datang bisikan.
Bisikan apa dia? Bisikan bakhil. Asyaitanu ya'idukumul faqr wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadlah. Syaitan ni dia apa dia? Menjanjikan kita jangan sedekah, nanti kurang harta. Ini dia. Nanti kamu akan jadi fakir, kamu jadi miskin, kamu jadi kurang harta. Wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadlah. Allah Taala menjanjikan menggandakan siapa-siapa punya harta ni. Allah Taala menjanjikan ya'idukum, yang pertama maghfirah, pengampunan. Maghfiratum minhu wa fadla, dan kelebihan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, di kalangan kita ni, ada di kalangan kita yang sekarang ni musim cuti sekolah. Ada yang mana daripada sekolah ataupun universiti ataupun kolej yang jauh-jauh kan. Ya, misalnya mana-mana, di Penang ke, di Kedah ke, balik jumpa mak ayah. Dia ada iblis yang dikhususkan untuk menggoda, yang mana apa dia? Dah lah kita dah lama tak jumpa dengan mak ayah. Jumpa mak ayah, gaduh pula, memang saja. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia ada iblis yang ditugaskan untuk dia mengganggu solat kita. Sebab itu hari sekalian, berdiri ni dalam keadaan solat ni, kita terasa berat. Tapi kalau bersembang. Ada seorang haji jumpa saya, Ustaz, saya ni kalau umur dia dah 70. Saya Ustaz, kalau sembang ni tak apa. Kaki ni, dia jadi tahan walaupun berdiri. Tapi kalau solat. Ini dia, kejap dia bergetar lutut tu dia. Itu dia. Kerana apa dia? Kerana bila mana kita sembahyang ni tuan-tuan, setan ni dia akan bergayut-gayut dekat setiap sendi kita ni, kita akan terasa berat. Dan ketika mana kita sembahyang, dia akan ingatkan, dia akan bisik pada kita semua rancangan-rancangan dunia kita, angan-angan dunia kita. Jadi kita sembahyang jadi nak cepat. Ya, sebab apa dia? Masa itulah teringat nak makan, masa itulah teringat ada meeting, masa tu. Jadi sembahyang kita jadi nak cepat. Siapa yang sedemikian, maka hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ketahuilah itu di kalangan antara bisikan-bisikan syaitan. Kenapa syaitan ni begitu bersungguh untuk mengganggu anak Adam ini? Kerana setiap iblis dan syaitan, bila mana dia gagal mengganggu, dia kena denda, dia kena azab. Dia kena azab sesama dia. Ketua syaitan, dia akan mengazab mana-mana anak-anak buah yang gagal menggoda. Ini dia. Sebab itu mereka bersungguh-sungguh menggoda manusia ni. Kerana apa dia? Kerana bila mana dia gagal, maka dia akan kena seksa. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, maka bagaimana kita nak mengawal supaya iblis dan syaitan ini tidak, kita kata, sentiasa menggoda kita? Kerana iblis syaitan ni tuan-tuan sekalian, mereka sedang berenang-renang dalam saluran darah kita. Jadi ulama pesan pada kita, dua kaedah cara untuk mengelakkan iblis syaitan ini sentiasa berenang-renang dalam saluran darah. Sekali, banyakkan berpuasa, dan yang kedua, banyakkan yang namanya solat sunat. Yang pertama, banyakkan berpuasa, yang kedua, banyakkan berzikir. Ini dia. Solat sunat ke apa semua tu dalam kalangan zikir lah, baca Quran, banyakkan zikir. Sebab itu sebelum kita menunaikan solat, hendaklah kita kosongkan hati kita. Kosongkan apa? Kosongkan dari sudut dunia. Yang ada jawatan, sangkutkan jawatan-jawatan, pangkat-pangkat dekat pagar surau, pagar masjid. Kosongkan. Kita datang ni sebagai hamba Allah Ta'ala. Ni bila mana kita ada jawatan, aku ni ada jawatan ni, tiba-tiba duduk belakang, patutnya duduk dekat kapal. Contoh kan? Ni dia. Kita sangkutkan jawatan-jawatan kita, kita hanya hamba biasa, hamba yang mana apa dia? Hamba yang dicipta daripada air mani yang hina, keluar daripada tempat yang hina, dipenuhi dengan darah dan najis. Kita hanya manusia yang hina, mulianya kita kerana agama. Kita mula hadis sekalian, macam mana kita nak semayang? Kita nak semayang ni himpunan doa dan zikir. Puncak doa adalah solat. Betul Rasulullah ketika mana tahun kesedihan, Rasulullah di Isra' dan Mi'rajkan, Allah Ta'ala hadiahkan solat. Kerana solat adalah perhubungan kepada Allah. Kita sedih, kita berhubung dengan manusia. WhatsApp, Facebook, telefon. Jadi bila sedih ni yang di sekalian, hakikat yang bagi ujian ni Allah. Jadi yang boleh selesaikan juga Allah. Allah bagi aplikasi solat, apps solat. Supaya kita boleh mengadu kepada Allah Ta'ala. Jadi sekalian, solat ni tuan-tuan, macam mana tanda solat kita ni betul-betul sampai pada Allah Ta'ala. Jadi sekalian, kita kena hadirkan hati. Bagaimana kita semayang dalam keadaan pecahnya hati, remuknya hati. Ni tanda solat kita ni mudah nak dimakbulkan, nak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa maksud hati yang pecah? Hati yang remuk. Hati yang remuk tuan-tuan. Adik sekalian, mungkin ada di kalangan kita yang ditinggal pasangan. Remuk hati itu. Jadi bila semayang tu meleleh air mata tu, remuknya hati. Itu dia. Ada yang mungkin ditinggal anak lari rumah, remuk hati. Datang masjid ni dalam keadaan remuk hati. Ada di kalangan kita yang baru kena tipu,
Ya, juta-juta, ratus-ratus ribu. Semalam, ya, saya datang kuliah, ada seorang ibu tu, dia kata suami dia baru rugi puluhan juta. Remuk hati dia. Ya, datang ni dalam keadaan remuk hati. Kita angkat takbir ni, apa ujian kita? Ya Allah, kita sembahyang adalah apa dia? Sembahyang adalah cara untuk kita bersembang dengan Allah. Dan manakala Quran cara Allah Ta'ala sembang dengan kita. Apa maksud Allah sembang dengan kita? Al-Quran itu kalamullah. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala sedang bercakap dengan kita. Ya, salat ini aplikasi kita nak bersembang dengan Allah. Macam mana? Bermonolog. Ketika mana kita takbir Allahu Akbar, dalam hati kita, wahai Allah, aku hamba yang lemah datang ya Allah, dalam keadaan gunungan dosa ya Allah. Dikala mana umur yang bertambah ini ya Allah, ketika umur aku 30 ya Allah, ketika mana umurku 40 ya Allah, umur 40 ni adalah umur persimpangan terakhir ya Allah, ketika mana sebahagian rezeki kau telah beri padaku Allah, kamu telah beri pada saya rumah, kenderaan, jabatan, anak-anak, dan sekarang lagi baki yang tinggal ini adalah untuk saya mengabdikan diri padamu ya Allah. Tetapi hari ini ya Allah, aku masih leka dan lalai ya Allah, dalam keadaan hati yang pecah, hati yang remuk, dalam keadaan mengenang dosa-dosa. Kita doa, kita semayang ni doa, semayang ni munajat, mengadu pada Allah Ta'ala, bercerita dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam duk baca ke, kita duk baca ke, hati ni duk apa dia? Duk berbisik dengan Allah. Wahai Allah, hamba-Mu datang ya Allah, hamba datang dengan dosa yang banyak ya Allah. Ya Allah, mungkin di dunia ni semua orang pandang hamba dengan jawatan-jawatan, dengan pangkat-pangkat, dengan harta-harta, tapi tak tahulah sama ada hari ni kau pandang ke tak pandang aku ya Allah. Hari ni kau sudi pandang ke tak pandang aku pun tak tahulah kamu pandang ke tak pandang ya Allah. Walau seburuk mana pun aku ya Allah, walau sehina apa pun aku ya Allah, walau seburuk mana pun aku ya Allah, sudilah pandang hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Sudilah pandang hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Ampun dosa-dosa hamba-Mu yang banyak ini ya Allah. Pada siapa lagi kami mohon mengadu dan minta pengampunan ini ya Allah. Ni dalam keadaan kita bersemayang, kita mengadu. Kemudian kita mengadu hal ahli keluarga kita. Ya Allah, saya ya Allah diuji dengan ujian anak ya Allah. Saya diuji dengan ujian isteri ya Allah. Saya diuji dengan ujian, kalau isteri seorang, kalau ramai isteri-isteri ya Allah. Tu dia. Ya, maknanya dalam semayang ni mengadu kepada Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala jadikan solat ni 5 waktu supaya mengadu pada Allah. Sesiapa yang banyak mengadu pada makhluk, dia akan kurang mengadu kepada Allah. Siapa yang banyak mengadu kepada Allah, dia akan kurang mengadu kepada makhluk. Tu yang kopi malam-malam nak habiskan cawan kopi sampai 3 jam. Sebab apa dia? Sembang kencang, pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang. Ni dia. Bila sembang banyak ni, kita ngadu YB, jalan berlubang, ngadu itu, ngadu ini, ngadu anak, ngadu isteri. Jadi bila semayang kita tak ada nikmat. Kenapa dia semua dah mengadu pada makhluk? Ini sekalian, mengadu pada makhluk, banyakkan mengadu kepada Allah Ta'ala. Orang mukmin ni, sebab itu tuan-tuan, doanya panjang, solatnya lama, banyak benda nak mengadu, banyak benda. Bila kita di sekalian dah banyak mengadu kepada makhluk, sampai bila semayang tak tahu nak mengadu apa pada Allah Ta'ala. Kerana semua kita dah cerita pada makhluk. Betul di sekalian, kita kurangkan mengadu kepada makhluk, banyak mengadu kepada Allah Ta'ala. Jadi solat ini aplikasi mengadu kepada Allah Ta'ala. Solat ni tuan-tuan, nak tahu khusyuk tak khusyuk, kalau kita di luar salat kita boleh mentaati Allah, di luar salat, maka dalam salat kita boleh mudah mentaati Allah. Kerana tuan-tuan, sama je Allah Ta'ala ni, sama ada di dalam salat ataupun di luar salat. Tapi kalau di luar salat kita rasuah, di luar salat mungkinnya kita penipu, di luar salat mungkin kita kita buat maksiat dan dosa, maka dia akan mengganggu dalam salat kita. Jadi di sekalian, salat ini menentukan dalam salat kita. Ini dia, nampak kita berdiri, nampak macam khusyuk gitu. Muka macam geleng-geleng kepala gitu. Dia kenapa geleng-geleng kepala? Khusyuk ke? Bukan khusyuk, duk pening kepala, duit pencen, nak kahwin lagi ke rumah baru gitu. Nampak kita di sekalian, luar salat kita ni, di sekalian, ketika mana kita bermuamalah, ketika mana kita di luar ni, dia akan menggambarkan bagaimana keadaan salat kita. Kerana sama saja Allah di luar salat maupun di dalam salat. Maknanya kalau kita boleh ingat Allah sentiasa di luar salat, insya-Allah dalam salat kita boleh sentiasa ingat Allah. Itu dia punya kayu ukur penanda arasnya. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, syaitan ini dia sentiasa membisik kita. Sentiasa.
Kerana dalam hidup ni dia ada bisikan-bisikan. Bisikan ni biasa. Kita nampak ada orang kereta baru je dia bisik. Tengok tu kereta baru tu. Curi duit agaknya tu dia. Bukan kerja pun, duduk rumah je. Datang bisikan. Tuan-tuan, bisikan ni biasa. Tuan-tuan duduk saja kan. Datang bisikan. Ini dia. Ustaz bila nak berhenti berceramah dia. Contoh saya kan. Ya, bila kuliah maghrib ke apa semua tu kan. Ya, bisikan ni dia spontan datang. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Tuan-tuan, masih dalam bisikan, dia tak ada masalah. Kita sangka buruk dengan orang. Kita sangka buruk. Cepat-cepat apa dia? Lepas datang bisikan, cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita tengah sembahyang ni kan, kita berbisik, bermonolog. Kita ni tuan-tuan, manusia bila mana melihat sesuatu, dia tak berhenti situ. Dia akan travel. Kalau tadi pergi showroom tengok kereta BMW, nanti sembahyang nanti, dia boleh apa dia? Dia boleh terkenang. Ni kalau dapat BMW ni, balik rumah Pak Mentua ni, mesti Pak Mentua senyum sampai ke telinga. Contoh dia kan. Tengah sembahyang tu, dia boleh terbayang. Ni loan ni berapa tahun nak ambil? 7 tahun ke 9 tahun. Tengah sembahyang ni tuan-tuan, dia datang. Selagi mana tak dapat. Ni dia. Besok bila dah dapat BMW tu, kita datang lagi. Nak tukar sport rim ke tak tukar sport rim tu. Ni dia. Dah tukar sport rim, nanti dia datang. Ni hadis sekalian, godaan ketika mana kita dalam sembahyang. Ya? Kerana hadirat yang dikasih Allah sekalian, manusia ni dia ada keinginan. Maka caranya dia sekalian, cara nak memutuskan keinginan ini. Dia kadang-kadang dia datang. Masa Allahu Akbar tu semua khusyuk. Okey, lurus dan rapatkan saf. Semua pun khusyuk masing-masing. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lagi kalau imam panjang sikit, habis je kita baca Fatihah, kita pun tak tahu nak buat apa. Masa tu dia datang. Ya, kadang-kadang tuan-tuan tak perasan tuan-tuan, tak tahu dah ayat akhir je. Dalam sembahyang Jumaat 2 rakaat je. Tak tahu ayat akhir je tuan-tuan. Termenung ni tu, ya Allah, ayat akhir dah. Jadi ulama ajar kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan termenung daripada awal rakaat pertama sampai ayat akhir, tuan-tuan taubat tuan-tuan. Sampai kat ayat akhir, tersedar kita, ya Allah, ayat akhir dah. Apa aku mengelamun ni? Ingat janda-janda tepi jalan. Tuan-tuan sekalian, cepat-cepat istighfar dalam hati. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Sembahyang aku lalai daripada awal sampai akhir, ya Allah. Padahal tinggal apa dia? Tinggal 30 saat sebelum salam. Masa tu tuan-tuan istighfar tuan-tuan dalam hati. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Terimalah amalku, ya Allah. Walaupun sebahagiannya lalai, ya Allah. Mudah-mudahan ampunlah dosaku, ya Allah. Ni tuan-tuan ulama ajar. Ketika mana kita tersedar. Kalau tersedar pada rakaat pertama lagi dalam hati istighfar. Astaghfirullahalazim. Dalam hati ni, ya Allah, lalai, ya Allah. Kita cepat-cepat ingat balik pada Allah Ta'ala. Kerana manusia ni Allah Ta'ala jadikan hadirin sekalian. Manusia ni dia mudah lalai, mudah lupa. Walau siapa pun dia. Walaupun kita dah berusaha ni untuk kita sentiasa ingat Allah, tapi godaan syaitan tidak pernah berhenti tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Maka untuk menjaga diri kita sentiasa terus ingat pada Allah Ta'ala, kita kena ada latihan zikir dalam hati. Latihan zikir dalam hati ni tuan-tuan, kita kena bermula daripada hari ini. Bagaimana caranya? Tuan-tuan sedang dengar kuliah saya ni, telinga dengar. Tapi hati ni apa dia? Allah, non-stop. Sampai dia jadi biasa. Apa-apalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut ni orang tengok kita diam. Tapi Allah Ta'ala tahu, Allah Maha tahu. Hati kita ni sedang apa dia? Sedang berzikir. Allah. Nampak macam kita sedang senduk nasi lepas ni. Tapi hati sedang Allah. Tuan-tuan, hati yang sedang berzikir sudah sukar untuk iblis dan syaitan untuk tembusi tuan-tuan. Jadi daripada saat ini kita latih. Nanti kita sambil memandu, kita nak pergi kerja, ya, sambil. Jadi bila mana Allah, tiba-tiba orang terlanggar, kita belakang, tercium, tepung. Jadi kita Allahu Akbar. Dia tak ada mencarut binatang kat zoo tu. Kerana apa dia? Hati ni tuan-tuan. Hati ni kita dah latih ingat Allah Ta'ala. Ini dia. Sebab tadi kita kata, dua yang akan menghalang iblis syaitan daripada menggoda kita. Yang pertama, banyakkan puasa. Yang kedua, apa dia? Kerana puasa menundukkan nafsu. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada sekarang kita latih supaya diri kita ni banyak zikir, banyak ingat Allah Ta'ala. Walau di mana pun kita berada, kita mati dalam keadaan zikir. Mancing, mati. Orang nampak tengok kita mancing, hati sedang zikir pada Allah Ta'ala. Meninggal kita. Ya, kita tengah buat apa? Main golf ke, main bowling ke, main futsal ke, badminton ke, nampak macam mati main badminton.
tapi sebenarnya kita sedang berzikir pada Allah Ta'ala. Ni kita latih. Jadi tuan-tuan, bila saya cakap ni tuan-tuan, kejap ingat, kejap lupa. Tapi kalau teringat tu, cepat-cepat zikir balik. Kita kan nak cuba buat setiap masa. Tiba-tiba terlupa kan? Terlupa. Tapi bila teringat je, Astaghfirullahaladzim, aku ni lupa. Kerana ulama' ni, dia rasa berdosa bila lupa pada Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita terlupa je, kita teringat balik. Ya Allah, banyak dah lupa ni. Jadi kita sambung lagi zikir kita. La ilaha illallah. Apa pun zikir lah. Yang tuan-tuan rasa tuan-tuan berkenan. Tak ada masalah pun zikir apa pun. Janji kita sentiasa ingat Allah, selawat ke, zikir ke, istighfar ke, subhanallah ke. Kerana zikir menghidupkan hati yang mati. Orang yang tidak zikir, umpama ikan yang terkeluar daripada airnya. Maksudnya apa dia? Maksudnya lemah lah, lemah. Itu dia. Puncak zikir salat. Orang tak salat umpama bangkai yang sedang berjalan. Tuan-tuan tengok dia pakai kot, kasut mahal, baju mewah, kereta mewah, tapi tak salat umpama bangkai yang sedang berjalan. Tak ada nilai. Kerana membezakan seorang itu Islam dengan tak Islam adalah salat. Membezakan seorang itu yang namanya manusia dan yang lain adalah dia dengan salat. Sebab kita bagi perumpamaan mudah begini, lembu. Lembu semayang ke tak semayang lembu? Jadi kalau tak semayang macam apa? Macam saya tak cakap dia. Itu dia. Biar kita ada beza. Kerana apa dia? Kerana solat ini adalah soalan yang akan pertama sekali ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Siapa tak lepas, yang lain semua bye-bye. Ini dia. Sedekah tak dipandang, zakat tak pandang, semua kebaikan tak pandang. Kerana nombor satu solat. Saya tak pastilah kajian mengatakan 70% rakyat Malaysia tak sembahyang tu, Wallahu a'lam betul tak betul. Tapi kalau tak betul mengerikan tuan-tuan. Kerana salat ini perhubungan kita dengan Allah. Bila perhubungan kita dengan Allah gagal tuan-tuan, maka tadi sekalian kita haram bahagia. Boleh beli rumah yang besar tapi tak boleh beli bahagia dalam rumah. Boleh beli kereta besar tapi tak boleh beli bahagia naik kereta. Kerana dia perhubungan dengan Allah Ta'ala terputus. Tuan-tuan sekalian, dalam hidup ni nilai manusia bila mana dia mentaati Allah. Kerana Allah Ta'ala ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tuan-tuan sekalian, kita rasa sekarang ni kereta kita ni mahal, 500 juta, rumah 40 juta. Kita rasa tanah yang kita beli tu mahal. Tuan-tuan, benda ni akan murah 4 jam lagi tuan-tuan. Bila tuan-tuan? Ulama kata, bila kita mati, tak tunggu tahun depan, minggu depan, bulan depan, tak tunggu tanam bulan depan, minggu depan. 4 jam lagi tanam. Kita mati kejap lagi, 4 jam lagi tanam, baru kita tahu 4 juta dalam akaun tu, 40 sen tak boleh bawa masuk kubur. Baru kita tahu 4 juta tu tak mahal punya. Baru kita tahu Ferrari kita 40 juta tu murah sebenarnya. Mati tu Ferrari tak boleh bawa masuk kubur. Tanah 200 ekar tu harga berapa? 40 juta tu tak boleh bawa masuk kubur. Baru kita tahu yang mahal tu sembahyang. Baru kita tahu Al-Quran yang kita baca tu mahal. Baru kita tahu sedekah tu mahal. Baru kita tahu. Tuan-tuan sekalian, perjalanan hidup ni tuan-tuan, dunia yang kita dapat hanya tipu daya, dapat tak dapat akhirnya sama. Maksud sama, bila mati ni, mati kejap lagi tuan-tuan. Ramai orang yang sebaya dengan kita dah meninggal dunia, ada tak? Jadi kalau orang yang sebaya dengan kita boleh mati, takkan kita tak boleh? Jadi tuan-tuan masuk je dalam kubur, tak ada orang menangis kerana duit pencen tak dapat. Tak ada orang menangis kerana duit pencen sikit. Dia menangis kerana kurang amal. Ini dia. Dia tak ada kenapa menangis dalam kubur ni. Sama dalam kubur. Menangis duit pencen tak banyak je. Tak ada. Menangis kerana apa dia? Menangis kerana tak ada amal. Tidak salat. Menangis kerana apa dia? Kerana tak sempat sedekah. Duit banyak dalam akaun, tak sempat sedekah. Lepas tu harta kita ni, tentang 3. Yang sempat makan, yang sempat pakai, yang sempat sedekah. Lain-lain tu tinggal semua. Mati hari ni tinggal. Jabatan tinggal. Jawatan tinggal. Pengikut tinggal. Harta tinggal. Semua tinggal. Yang kita bawa amalan. Itu di sekalian. Berpada-padalah. Lagi-lagi bila mana kita dah masuk umur 40. Umur 40 ni tuan-tuan, persimpangan terakhir kita. Ulama kata masuk umur 40, persimpangan terakhir. Dia dah sampai simpang akhir. Jadi tuan-tuan, bila naik kereta dan nak sampai, bukan makin pecuk, makin tekan bukit. Pelan-pelan. Ini dia. Maknanya, kejar dunia ni, kita mula slow. Ini dia. Kerana apa dia? Sebahagian orang yang capai umur 40 ni, Allah Ta'ala dah sempurnakan sebahagian rezeki kita. Kerana setiap orang dia ada, dia punya rezeki dia, kalau tak cukup 100% tak mati tuan-tuan. Dia ada 1% lagi, hidup lagi.
Cukup 100% mati dia. Malaikat datang, wahai hambaku, wahai hamba Allah, aku melihat air yang untuk kamu minum setitik pun tak ada lagi dah. Makanan untuk kamu makan tak ada lagi. Patah perkataan untuk kamu cakap tidak ada lagi. Wahai roh, sila keluar sekarang. Maknanya habis dah rezeki kita. Macam tadi sekalian, umur 40 sekarang ni, umur 30, umur 50, kita tak tahu berapa persen rezeki kita yang berbaki. Ini dia. Kalau tinggal 5%, berapa hari lagi lah. Ini maknanya sebahagian umur 40, Allah dah sebahagian. Di kalangan kita Allah Ta'ala dah bagi kenderaan, tempat tinggal, jabatan, anak-anak, sebahagian. Maka selebihnya kata ulama, kumpulkan pula bekalan untuk akhirat. Kerana dunia ni sempat singgah je singgah tuan-tuan. Ni bukan tempat tinggal ni, tempat yang kita akan tinggalkan. Masa depan kita akhirat, bukan di dunia. Lepas tu di Palestin rata ni, di Gaza rata ni. Kerana tak ada masalah. Kerana masa depan bukan dunia, masa depan akhirat. Dunia ni hanya tempat ujian. Ujian saja tuan-tuan. Ujian Gaza, ujian kita bersama. Sama ada kita tengok ataupun kita bantu. Ni kadang-kadang nak boykot pun, Allahu Akbar, tak mampu. Saya hari tengok tuan-tuan video dekat Gaza ni. Allah, kaki putus, kepala putus, dihancur itu, ini hancur, rumah musnah. Kita selamba tak ada sensitivity makan benda-benda yang support benda-benda kat sana ni tuan-tuan. Ini jangan kata nak pergi perang, nak boykot pun tak mampu. Allahu Akbar. Besok Allah Ta'ala tanya besok tuan-tuan di hadapan Allah, apa yang kamu bantu untuk saudara se-Islam? Maka tuan-tuan, jawablah sama-sama kalau kita boleh jawab tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan sama-sama insya-Allah kita sama bantu apa yang kita boleh bantu. Tuan-tuan, kalau tengok tuan-tuan, rumah anak kita terbakar, apa yang kita boleh bantu? Kamu bagi tahu ayah apa yang ayah boleh bantu? Ini dia. Nak duit, nak apa? Nak ayah datang sekarang. Ni, saudara mara kita kat Palestin ni, apa yang kita boleh bantu? Ini dia. Nak hantar doa, nak hantar duit, nak hantar apa ni? Duit pun kadang-kadang tak sampai. Nak boykot, boykot lah. Apa saja yang kita boleh bantu tuan-tuan. Kerana semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ujian kita tuan. Ya, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa sekarang itulah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan suntikan kita pada hari ini memberi manfaat untuk kita bersama. Yang dah ada barang-barang boykot tu jangan dibuang, pakai. Yang belum beli jangan beli, yang belum makan jangan makan. Itu saja. Anda dia jangan ini telefon ni buang mana? Kenapa? Sebab ni Yahudi punya. Yang dah beli dah lah. Yang belum beli jangan beli. Itu kena faham tu. Jadi wallahu taala alam, yang baik datang daripada Allah, kemah tadri saya. Aku lu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.